dahulu berkaitan tentang 10 ciri orang-orang yang ciri-ciri Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada kali ini saya akan memulakan dengan kitab yang baru, itu sebuah kitab yang bertajuk Kenali Nabimu dengan 5 Ilmu. Jadi bagaimana benar-benar untuk kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghayatan dan lebih mendalam berdasarkan kepada 5 ilmu. Jadi kitab inilah yang saya akan bahaskan dan syarahkan insya-Allah. Mudah-mudahan kitab yang dikarang oleh Syekh Aun Mu'in Al-Qaddami hafizahullah, yang mana dimulakan dengan ditanya kepada Sayyiduna Qa'qa' Al-Aslami radhiyallahu anhu, katakan sesuatu kepada kami tentang syurga yang kami akan rindu kepadanya. Maka dia jawabnya, di dalam syurga itu terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini dilukilkan adalah bagi kita benar-benar mengenali, bukan sahaja mengenali, malah menghayati satu terbatang tubuh yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikarang buku ini dengan menyatakan berdasarkan kepada 5 ilmu untuk kita benar-benar menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi oleh baginda dan dapat bersama-sama dengan baginda di syurga Firdaus kelak insya-Allah. Jadi kita akan cuba rungkaikan dari semasa ke semasa di dalam siri Tazkirah Zuhur pada setiap Rabu kedua dan Rabu keempat insya-Allah. Jadi saya memulakan mukaddimah pada kitab ini, iaitu permulaan kepada matlamat kewujudan manusia. So kita pergi kepada yang asas terlebih dahulu sebelum kita pergi yang lebih mendalam berkaitan tentang apa dia 5 ilmu tersebut. Maka dinyatakan pada mukaddimah kitab ini matlamat kewujudan manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan bahawa sesungguhnya kewujudan kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Okay. Ini adalah matlamat kewujudan manusia. Kita hidup, kita wujud atas muka bumi ini untuk Allah jadikan kita sebagai khalifah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-30 dimulakan dengan ayat ini yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Di hadapan para malaikat Allah berfirman, Allah menyatakan bahawa sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Jadi ini adalah merupakan matlamat kewujudan kita ini untuk dijadikan sebagai khalifah. Maka khalifah ini bermaksud adalah untuk memakmurkan bumi ini. Sebagaimana juga sebahagian pada ulama menyatakan bahawa matlamat kehidupan manusia ini adalah untuk iqamatuddin dan wasiyasatud dunya, iaitu adalah untuk menegakkan agama ini dan mentadbir bumi ini dengan baik. Maka itulah hakikat kepada matlamat dijadikan manusia ini sebagai khalifah. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dinyatakan dalam surah Hud ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Yang bermaksud, dia telah menciptakan kamu dari bumi, yakni daripada tanah, dan menjadikan kamu orang yang memakmurkannya. Jadi Allah nyatakan menjadi kita ini adalah daripada tanah. Jadi daripada tanah itu Allah ciptakan kita sebagai khalifah, tujuan adalah untuk memakmurkan bumi ini. Karena itu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubatlah kepadanya. Jadi ini nak menunjukkan bahawa kepentingan untuk kita bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan pada waktu tertentu sahaja. Bukan hanya kita rasa kita buat dosa baru nak bertaubat, sedangkan banyak keadaan yang kita tidak rasa bukan dosa ataupun kita tidak sengaja, itu juga adalah kadang-kadang merupakan suatu dosa yang kita buat.
maka hendaklah kita melazimi bertaubat ataupun istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Kerana ini merupakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang 70 ataupun 100 kali, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat maksum dan terpelihara daripada dosa. Maka ini yang perlu untuk kita lazimi. Dalam kita diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Inna Rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Maka dengan istighfar, bebas kita daripada dosa, mudah Allah nak terima apa sahaja hajat dan permintaan daripada kita. Lalu Allah juga telah menawarkan satu amanah kepada makhluknya. Okay. Seluruh makhluk ini Allah telah memberikan satu tawaran, iaitu untuk memakmurkan bumi ini. Tetapi majoriti makhluk-makhluk tersebut merasakan ianya berat dan enggan menanggung amanah yang berat, kecuali manusia. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah, iaitu tugasan-tugas agama, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang. Allah tawarkan untuk memikul amanah, membawa agama ini, amanah untuk menyampaikan ajaran Islam ini, untuk memakmurkan bumi ini. Tetapi mereka itu semuanya enggan. Okay? Fa'abaina, mereka itu semuanya enggan, semuanya tak berani, takut untuk menerima amanah yang berat ini. Okay? Lalu kerana yahmilnaha wa ashfaqna minha, kerana khawatir akan mengkhianati amanat tersebut. Jadi ini yang dijawab oleh gunung ganang, makhluk-makhluk Allah yang selainnya, terhadap kekhawatiran mereka untuk memikul amanah. Wa hamalahal insan, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Maka kitalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima amanah tersebut, memikul amanah tersebut untuk membawa ajaran agama Islam ini. Wa kana innahu kana zaluman jahula. Walaupun dalam keadaan manusia itu kebanyakannya bersifat zalim dan juga mempunyai sifat yang jahil. Ini jelas bagaimana tanggungjawab besar kita untuk membasmi kezaliman dan kejahilan yang rata-ratanya dimiliki ataupun yang dipunyai oleh kebanyakan manusia, untuk kita banteras dengan membawa ajaran Islam yang sebenar. Maka kitalah manusia yang menyatakan kepada Allah mampu untuk memikul amanah ini, maka laksanakan amanah ini untuk menyampaikan agama Islam. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu perjanjian yang tersusun akan tugas khalifah ini. Amanah dan juga memakmurkan diri ini adalah untuk ubudiyah, adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nyatakan matlamat Allah ciptakan kita ini tidak lain tidak bukan hanyalah satu untuk ubudiyah. Kita ni hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperhambakan diri kepada Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku menciptakan jin dan juga manusia ini melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Menyembah dan beribadat kepadaku. Inilah dia matlamat kita diciptakan oleh Allah. Jadi pemahaman yang benar dalam konteks ibadah ini bukanlah hanya kita ini bersembahyang dan duduk di masjid semata-mata. Beribadah dalam konteks yang luas, iaitu ubudiyah yang dimaksudkan ini ataupun illa liya'budun yang dimaksudkan ini ialah sepanjang masa kita rasakan bahawa kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memikul segala bebanan, amanah, tanggungjawab terhadap perintah agama. Ini dia ubudiyah. Okay. Dalam masa kita diperintahkan untuk melaksanakan perkara yang wajib, kita laksanakan sesempurna yang mungkin.
Kan? Kita sebagai seorang anak laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kita sebagai seorang bapa laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa. Siapa jua kita, kan, atas status dan atas apa jua tanggungjawab, laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Itu dia sifat ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah ini ada terbahagi dua, ibadat yang khusus dan ibadat yang umum. Maka ibadat yang khusus itu sebagaimana sedia maklum, ia merangkumi, kan, perkara-perkara yang melibatkan ibadah yang khususiyah, iaitu seperti solat, membaca Quran, berpuasa, berzikir dan sebagainya. Apapun ibadah yang umum, ia akan menjadi adat kebiasaan, dia akan menjadi adat kebiasaan seandainya tidak diniatkan satu perkara yang kita lakukan itu kerana Allah Ta'ala. Maka apa jua yang kita lakukan, tak kira lah membaca ke, menulis ke, bermain ke, mandi ke, buatlah apa sahaja perkara-perkara atas keperluan kita, diniatkan kerana Allah Ta'ala, dimulakan dengan nama Allah, Bismillah, maka menjadilah ia sebagai suatu ibadah. Maka sepanjang harilah kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, selepas mana Sayyidina Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapa kepada seluruh para anbiya, bapa kepada anbiya, telah bersedia sebagai pemimpin manusia yang penuh sabar dan syukur, maka baginda juga ingin melihat generasi yang selepasnya kekal sebagai pemimpin. Ini permintaan daripada Nabi Ibrahim yang digelar sebagai bapa kepada para anbiya. Kenapa digelar sebagai bapa kepada para anbiya? Daripada Nabi Ibrahim lah lahirnya, keturunan bangsa Arab dan keturunan daripada Bani Israel. Lahirnya daripada bangsa Arab adalah daripada susur galur Nabi Ismail alaihissalam, dan seterusnya lahirlah, kan, seorang manusia yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah, iaitu baginda Nabi SAW. Maka daripada susur galur Bani Israel bermula daripada Nabi Ishak dan seterusnya Nabi Yaqub, itu adalah daripada Bani Israel. Maka lahirlah, kan, begitu ramai, hampir ratusan rasul-rasul dan nabi-nabi daripada keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Itu dia gelaran, iaitu bapa kepada para anbiya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam, baginda telah bersedia, kan, sebagai manusia yang memimpin dengan penuh sabar dan syukur. Maka baginda ingin melihat generasi yang seterusnya, generasi Nabi Ibrahim yang seterusnya ini juga dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana firman Allah, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan aku memohon juga dari keturunanku, maka Allah berfirman, la yanalu ahdiz zalimin, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi Allah memakbulkan permintaan Nabi Ibrahim, maka lahirlah daripada keturunan Nabi Ibrahim itu ramai nabi-nabi dan rasul selepas itu. Itu Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Itu adalah susur galur daripada keturunan Nabi Ibrahim yang dilantik sebagai seorang nabi dan rasul yang bertanggungjawab, mempunyai amanah yang berat untuk memimpin umat-umat mereka. Lalu Allah izinkan agar risalah dan petunjuk itu diteruskan pada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku sebutan yang baik dalam kalangan orang yang terkemudian. Baik, seterusnya tambahan doa daripada baginda lagi, ini daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka. Maka selepas itu lahir banyak umat-umat selepas daripada keturunan Nabi Ibrahim, maka lahirkanlah di kalangan mereka itu seorang rasul yang akan memimpin umat itu, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Ini Al-Quran dan hikmah. Bukan sahaja dia ajar Quran, maka hikmah yang terbaik, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Maka inilah, kan, perkara yang telah berlaku
daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, lahirlah Nabi dan Rasul selepasnya itu yang mengajarkan tentang agama, tentang ajaran Islam ini. Dan di antara kesan-kesan binaan Nabi Ibrahim ialah Baitullahil Haram. Yang kita sudah maklum bahawa dimulakan binaannya, sehingga kita lihat pada hari ini bentuk dan struktur yang masih lagi kekal, masih lagi tersedia dalam bentuk yang asal, yang dimulakan binaannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anak baginda Nabi Ismail alaihissalam. Itu adalah kesan binaan di Masjidil Haram di Mekah. Manakala kesan binaan pula di Baitul Maqdis, kan, juga Baitullahil Haram, iaitu di Palestin, dibantu oleh anak baginda iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Maka itulah kesan binaannya, lahirlah umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berterusanlah perjanjian antara para nabi, pemerintahan dan juga kitab, sehinggalah ia diwarisi, kan, yang diceritakan oleh Allah tentangnya. Itu susur galurnya. Kita belum masuk bab ataupun tajuk kita lagi. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan itu. Jadi Allah menempatkan setiap rasul itu ada tempat-tempat tertentu untuk ditugaskan untuk memimpin umatnya. Maka sehinggalah ke penghujung ataupun khatapun nabiyin, nabi yang terakhir, nabi yang terakhir, sehinggalah kepada tidak ada lagi nabi yang akan lahir selepas daripada itu. Maka muncullah petunjuk kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada warisan kepimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diakhiri kepimpinan rasul itu, iaitu seorang Rasulullah, seorang Habibullah, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Al-Amin, dan merupakan sebaik-baik kurun. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mulia, dan dianugerahkan mukjizat yang kekal sepanjang hari dan malam. Jadi inilah satu-satunya kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang Allah berikan kepada baginda adalah bersifat kekal, kan? Yang tidak kekal itu maknawi, yang kekal itu adalah yang dinamakan sebagai mukjizat hissi yang kita lihat sehingga ke hari ini, iaitu mukjizat yang paling agung ialah mukjizat Al-Quranul Karim, yang sehingga kini mukjizat itu ditunjulkan kebenarannya, tidak ada seorang pun yang mampu dan boleh untuk mempertikaikan ataupun mencari kesalahan maupun kelemahan yang ada pada kitab Al-Quranul Karim. Itu mukjizat yang kekal, siang dan malam berterusan, berkekalan hingga ke hari akhirat. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan sebaik-baik contoh, sebaik-baik contoh, iaitu ubudiyah yang tulen, menunjukkan contoh yang terbaik bagaimana nak menunjukkan sifat kehambaan yang tulen kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rujukannya daripada Rasulullah. Seterusnya baginda juga adalah khalifah yang lengkap. Nak melihat bagaimana yang disebutkan oleh Allah taala ciri khalifah yang diingini ataupun yang disebutkan oleh Allah yang lengkap, maka ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepimpinan mutlak, kepimpinan Rasulullah yang mutlak. Bagaimana nak melihat ciri seorang pemimpin yang hebat, yang kepimpinan yang bertakwa ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pemakmuran yang meluas, pemakmuran yang meluasi bumi secara zahir dan makna dari segenap panjang maupun lebar bumi. Mana kata, kan, Allah ciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditugaskan untuk berdakwah, bukan sahaja untuk manusia tapi untuk seluruh makhluk, dan juga alam ini mendapat keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang muslim pada hari ini berhadapan dengan pertembungan ideologi globalisasi, jadi dimaksud pada perkara-perkara yang bersifat semasa. Ya, kita sekarang menghadapi masalah pertembungan berkaitan tentang ideologi globalisasi, yang mana pertembungan ini sungguh dahsyat, yang sukar untuk dikawal baik dengan undang-undang maupun dengan cara adab tata susila yang
berkesan untuk mengawalnya. Maka pertembungan ini adalah pertembungan yang dahsyat, dengan media sosialnya yang begitu sukar untuk dikawal, dan kemasukan kebencian terhadap umat beserta dengan maklumat yang bercampur dengan pelbagai jenis. Maklumat yang diterima itu bukan seperti dulu lagi, begitu mudah untuk tersebar ataupun viral. Tak sampai 1 minit satu dunia telah mengetahui satu perkara. Kalau ada berkaitan tentang kebencian kepada umat Islam yang mudah untuk disebarkan, maka ia menjadi satu cabaran yang cukup berat bagi kita sebagai umat Islam untuk menghadapi liku-liku dan juga cabaran untuk menyampaikan ajaran Islam dan membawa kebenaran terhadap ajaran Islam. Tambahan pula dengan perselisihan sesama sendiri, berlaku perselisihan antara umat Islam, pergaduhan, permusuhan sesama umat Islam. Itu belum lagi permusuhan di antara orang-orang yang bukan Islam, di kalangan orang-orang yang musuh-musuh Islam. Berlaku dengan dahsyat. Ketika ingin merencanakan suatu bentuk pemikiran, maka tidak dapat tidak, maka inilah yang di-highlightkan, kita perlu mendampingi kepada suatu sudut yang mulia yang telah terbina dari risalah Nabi SAW, penutup sekalian anbiya, agar kita benar-benar mewarisi warisan nubuwah demi melengkapkan kehidupan saksiah Muslim pada hari ini. Maka inilah jawapannya bagi kita menghadapi segala bentuk cabaran yang berlaku pada masa kini, adalah dengan kita mendampingi satu sudut yang mulia, yang terbina, yang diasaskan oleh baginda Nabi SAW, untuk kita mewarisi sebagai warisan nubuwah. Apa yang ada pada diri Nabi itu bukan kita hanya sekadar tahu, tapi untuk kita menumbuhkan rasa kasih dan sayang, menghidupkan rasa kecintaan kepada baginda, dan adalah yang paling penting adalah untuk kita ittiba', mengikut, melaksanakan apa yang dilakukan dan diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Maka itulah dia secara mukaddimahnya yang kita akan bincangkan, bagaimana caranya untuk kita benar-benar menghayati sirah Nabi SAW, mengenal Nabi SAW berdasarkan kepada 5 ilmu. Maka disebutkan perkara asas yang perlu untuk kita mulakan, yang perlu ada pada diri kita. Pertama ialah pengetahuan. Pengetahuan ni kita kena tahu tentang gambaran dan maklumat tentang Nabi SAW. Bagaimana kita nak tahu? Sekurang-kurangnya di rumah kita ni ada kitab berkaitan tentang ciri-ciri, sifat-sifat fizikal Nabi SAW. Paling kurang ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Betul-betul kita baca saban hari, kita baca setiap hari. Satu hari ada satu ilmu kita tahu tentang Nabi kita SAW. Keduanya ialah hubungan warisan ini yang untuk kita lahirkan ialah mahabbah, kecintaan kepada. Selepas tahu, lahirkan sifat rasa kecintaan dengan ikut sirah Nabi SAW. Orang Melayu, pepatah Melayu pun ada menyatakan, tak kenal maka tak cinta. Maka nak melahirkan kecintaan, maka kena kenal Nabi. Kenapa orang jauh daripada Nabi? Kenapa orang jauh daripada sunnah Nabi? Kerana tak kenal Nabi. Orang yang kenal Nabi, maka lahirnya cinta. Bila lahirnya cinta, maka akan lahirlah hubungan yang ketiga, iaitu ittiba', meneladani baginda. Nak ikut apa yang baginda buat, kita cuba sedaya upaya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita ikuti perjalanan Nabi, kita ikuti sirah perjalanan kehidupan Nabi daripada lahirnya baginda sehingga kewafatan baginda. Itulah cara untuk kita menghidupkan rasa mahabbah, kecintaan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sekiranya itu untuk mukaddimah kita. Jadi untuk tazkirah akan datang, kita akan lihat apakah kelima-lima ilmu tersebut, insya-Allah, yang saya akan huraikan daripada kitab ini satu persatu. Mudah-mudahan
dengan kongsian sini dapat sama-sama kita ambil manfaat dan menambah, dan yang penting usaha kita untuk menambahkan kecintaan kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja untuk petang ini. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri mohon ampun dan maaf sekali ada salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fadlan arifin warzuqna fahman nabiyyin warzuqna hifdzan mursalin warzuqna ilhaman malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.